Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program E-Belajar Matematik Tambahan Tingkatan 4 Geometri Koordinat. Baik, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Anisah binti Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung. Hari ini kita menyentuh bab 7 Geometri Koordinat, standard kandungan 7.1, pembahagi. Standard pembelajaran pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembiring garis. Baik, kita mulakan contoh kita yang keempat untuk topik ni. Okay, soalan telah menyatakan bahawa seekor laba-laba pada kedudukan E. Okay. Pada sehelai kertas graf, kemudian menuju ke titik G sepanjang garis lurus, okay, dengan halaju sekata. Laba-laba berada di titik P selepas 18 saat perjalanan, dan untuk sampai kepada titik G ni dia ambil masa 1 minit. Okay. Bermaksud pergerakan laba-laba ni daripada E, okay, pergi dekat G adalah 1 minit. Okay. Kemudian kita kena tentukan P. Baik. Jadi di sini, ini merupakan satu tembiring garis. Telah diberitahu di situ, konon-kononnya laba-laba ni bergerak secara garis lurus. Garis lurus. Kita buatlah satu garis lurus. Okay. Dan titik permulaannya diberi koordinat negatif 7, negatif 5. So, negatif 7, negatif 5. Titik yang terakhir 13, 5. 13, 5. Okay. Saya selalu buat garis lurus macam tu. Dan P ada dekat dalam garisan ni, atas garisan ni, tak tahu kat mana. Tetapi dia kata selepas 18 saat. Baik, 18 saat letaklah P. Kita tahu bahawa pergerakannya 1 minit. 1 minit bermaksud 60 saat. Okey, 1 minit bermaksud 60 saat. Kemudian daripada E, okay, daripada E pergi kepada P ni 18 saat. Kita tulis 18 saat. Okey. Jadi yang lebihnya tu P pergi G, yang lebihnya adalah 42. Okey, kita tulis tu sebagai makluman je. Tak ada apa-apa pun. Okey. Kemudian apa dia nak lagi? Okey, dia nak cari koordinat bagi P ni. Kita tak tahu, kita letak X, Y. Kita labelkan. Ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Nampak? Okey, daripada keadaan ini. Okey, daripada keadaan ini, kita kena kecilkan dulu nisbah. Okey, saya kecilkan dengan sifar 6. So, sifar 6 ni dapat 3. Sifar 6 ni dapat 7. Jadi kalau kita ikutkan tu nisbahnya E pergi P 3, P pergi G 7. Jadi ini kita boleh labelkan sebagai M. Ini kita boleh labelkan sebagai N. Nampak? Ini sebenarnya kita bahagikan dengan 6 dapat 7. Kita bahagikan dengan 6 dapat 3. Okey, sampai di situ, kita nak cari koordinat bagi P, cari X dulu. Okey, di sini. Gunakan rumus yang kita dah belajar. Keadaan X adalah apabila M X2 tambah N X1 per M tambah N. Okey, M kita 3. X2 13.
N 7. X1 negatif 7. Okey, ingat tu? Hujung sini. Yang ni pula hujung sini. Dalam. Yang kita belajar masa bab yang lepas. Per 3 tambah 7. Jadi kita dapat 39 tolak 49 per 10. Negatif 10 per 10 akan hasilkan negatif 1. Y pula. Y. MY kedua tambah NY yang pertama per M tambah N. Okey, M, Y yang kedua ialah 5 tambah 7 darab Y yang pertama negatif 5 per 3 tambah 7. 15 tolak 35 per 10 negatif 20 per 10 kita akan dapat negatif 2. Jadi kesimpulannya koordinat P adalah negatif 1, negatif 2. Okey, terjawab bahagian A. Kemudian kita nak tengok bahagian B pula. Okey. Bahagian B kita nak cari nisbah. Okey, nisbah E, Q, G. Kemudian ada pula Q. Tak tahu Q tu. Cuma dia beri kita koordinat Q adalah 11, 4. 11, 4, E, negatif 7, negatif 5 dari soalan. G, 13, 5. Okey. So, nisbah tak tahu, kita nak cari M. Apakah M? Apakah N-nya? Jadi, kita dah belajar pada sesi yang lepas. Kita boleh gunakan, sama ada kita nak gunakan keadaan X ataupun keadaan Y. Jadi, saya gunakan keadaan X. Saya tuliskan formula terlebih dahulu. M X2 tambah N X1 per M tambah N. Okay. X. Yang nampak ni X. Yang kita labelkan takut terlupa. X1, Y1, X2, Y2. Yang ni X dan Y. Okay. X 11. M tak tahu. X2 13. Tambah N tak tahu. X1 negatif 7. Per M tambah N. Well, benda yang ada pecahan semua orang tak suka. Kita nak hapuskan pecahan. Tak nak ada pecahan nak buat pengiraan. Boncitkan dia. Maksud boncitkan tu kita kurungkan dia lah. Kita buat kurungan. Supaya bila kita buat satu penyelesaian algebra di situ, kita tak tertinggal. Tak terkeliru. Jadi kalau kita kurungkan tu, kita tahulah kita kena darabkan dengan kedua-dua penyebut. Kedua-dua sebutan. 11 M tambah N. 13 M tolak 7 N. 11 M tambah 11 N. 13 M tolak 7 N. Okey, kumpulkan yang sama jenis. Yang sama jenis pun boleh ubah sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, M kita kumpulkan sebelah kiri. Okey, N kita kumpulkan sebelah kanan. Jadi, satu spesies lah. Sama spesies, sama spesies. Selesaikan. Negatif 2M. Negatif 18M. Jadi, M per N. Negatif 18 per negatif 2. Negatif dan negatif akan jadi positif 18 per 2. Jadi, boleh kecilkan 9 per 1. Okey.
Ingat lagi tak bentuk pecahan ni? Okey. Ingat yang kita hantar memori lama dulu. Kita boleh tuliskan. Okey, kita boleh tuliskan dalam bentuk nisbah A kepada B. Jadi, ini boleh ditukarkan kepada keadaan nisbah M per N 9 per 1. M kepada N 9 kepada 1. Jadi, sini 9, sini 1. Jadi, secara kesimpulannya, okey, nak cari nisbah E Q kepada Q G, okey, E Q Q G 9 kepada 1. Selesailah untuk bab ni pada